Salam sejahtera dan salam hormat. Bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak, edisi 20 Januari. Seramai 42 orang daripada lebih 100 pelajar Asrama Sekolah Kebangsaan SK Sungai Bukit Balai Tubau masih berada di asrama sekolah terbabit semalam, sementara mereka yang lain telah diambil oleh ibu bapa masing-masing susulan kawasan sekolah tersebut dinaiki air sejak Selasa lalu. Menurut Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Sungai Bukit Balai, Richard Rayem, setakat semalam sekolah masih beroperasi seperti biasa walaupun tingkat bawah bangunan kelas dinaiki air dan tidak dapat digunakan. Ibu bapa sudah mengetahui keadaan di kawasan mereka. Bila air naik di kawasan mereka tahu sekolah memang akan banjir. Jadi mereka datang ke sekolah minta kebenaran. Mereka fikirkan keselamatan anak-anak mereka lah. Bukan kita di sekolah tak kawal, tak jaga mereka. Tapi mereka lebih risau lah. Richard ditemui RTM semasa tinjauan oleh pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia daerah Bintulu ke sekolah berkenaan semalam. Sementara itu, menurut Pegawai Pertahanan Awam daerah Bintulu, Lieutenant Pertahanan Awam Raidah Jomi, pihaknya menerima laporan mengenai situasi banjir di sekolah terbabit Kelmarin. Hasil tinjauan ujarnya paras air didapati setinggi lebih 1 meter khususnya di kawasan rendah, dan jika hujan berterusan di bahagian hulu sungai, ia akan mengakibatkan paras air semakin meningkat. Memang risiko banjir di sini mengalami kekanganlah untuk pelajar dan guru-guru meneruskan operasi sekolah. Dan pihak sekolah mengambil langkah yang betul dan sewajarnya lah, dan telah memberi kebenaran balik kepada semua pelajar. Beliau menambah APM Bintulu akan terus memantau situasi semasa di kawasan tersebut selain bersedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan. SK Kuala Kebulu antara sekolah di Tubau yang turut dinaiki air. Hasrat kerajaan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak adalah untuk memastikan kebajikan rakyat terus dijaga dan dibela ke arah mencapai kesejahteraan komuniti. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu program Sejambak Kasih JKM adalah untuk menyantuni penerima bantuan daripada jabatan tersebut setiap kali menjelang musim perayaan terutamanya Tahun Baru Cina. Datuk Seri Fatimah berkata bantuan itu bukan hanya diberikan semasa perayaan Tahun Baharu Cina sahaja, tetapi juga perayaan-perayaan lain seperti Hari Raya, Gawai Dayak dan Hari Krismas. Beliau menyatakan demikian pada majlis penyampaian sumbangan Sejambak Kasih Tahun Baharu Cina 2022 kepada penerima bantuan JKM di Miri. JKM turut mendapat sokongan padu daripada badan bukan kerajaan dan badan-badan korporat dalam menghulurkan bantuan serta sumbangan kepada penerima bantuan. Seramai 100 penerima bantuan JKM hadir untuk menerima sumbangan tersebut. Dalam perkembangan berasingan, populasi golongan gelandangan di Sarawak jika dilihat dari segi profil kawasan, ia kurang daripada 200 orang sahaja dan mereka didapati lebih ramai di bandar seperti Kuching, Bintulu, Miri dan Sibu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata tempat untuk transit sementara gelandangan adalah merupakan satu cabaran buat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kerana ia memerlukan banyak kriteria sebelum tempat terbabit dipilih. Jelas Datuk Seri Fatimah, pusat transit ini hanya sebagai tempat tinggal sementara bagi gelandangan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian sumbangan Sejambak Kasih Tahun Baru Cina di Miri. Sementara itu, katanya transit sementara gelandangan memerlukan satu lokasi strategik yang mudah diakses gelandangan. Terdahulu, Datuk Seri Fatimah telah mengadakan pertemuan dengan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Samling Sendirian Berhad bagi membincang mengenai pusat transit yang telah dikenal pasti. Jadi yang ini yang kita kenal pasti ialah yang bersifat sementara, dan mudah-mudahan nanti kita akan dapat satu tempat yang akan menjadi tempat transit untuk gelandangan yang lebih kekal sifatnya.
So tempat itu ialah di JKR Depo yang lama dahulu. Jadi depo JKR yang lama. Tetapi ianya telah ianya sudah menjadi milik kawasan tersebut, sudah menjadi milik Samling lah ya. Dalam pada itu, pihak terbabit dijangka memberi jawapan kepada kementeriannya selepas kunjungan tersebut. Petanda-petandanya bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar nanti supaya kita dapat laksanakan PTG di Miri ini yang jumlahnya dalam 24 yang tegar. Tegar maknanya hardcore. Beliau berharap apabila ada antara gelandangan ini berjaya dilatih, mereka boleh menjadi pekerja di pusat transit tersebut. Pihaknya akan melantik badan bukan kerajaan untuk menjadi pentadbir di pusat itu, namun peruntukan adalah daripada kerajaan. Sarawak Skills Cawangan Miri diseru untuk memain peranan khususnya dalam bidang kemahiran inovasi dan sensor selari dengan hasrat kerajaan mencapai revolusi industri 4.0. Menteri Muda Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat berkata ini penting memandangkan negara kita kini ke arah revolusi industri 4.0 dengan satu daripadanya merupakan sistem otomasi. Dr. Ripin menjelaskan dalam revolusi tersebut yang memfokuskan kepada sektor pembuatan dan kemahiran Arduino yang diajar di pusat kemahiran berkenaan boleh diaplikasi dalam kehidupan dan pekerjaan sebenar kelak. Beliau menyatakan demikian semasa berucap merasmikan program kemahiran Arduino anjuran Sarawak Skills Cawangan Miri. Program kemahiran Arduino merupakan program 2 hari yang akan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai penggunaan sensor dan motor untuk mencipta sistem otomasi. Dr. Ripin juga berharap pelajar menggunakan peluang ini dengan sebaik mungkin untuk menimba ilmu dan pengalaman yang mampu meningkatkan potensi diri sekaligus mempraktikkan kemahiran Arduino tersebut dalam silibus reka bentuk dan teknologi yang ditawarkan di sekolah masing-masing. 14 buah sekolah menengah dari kawasan Miri, Subis dan Baram menyertai program itu. Sementara itu, rata-rata peserta yang ditemui teruja dengan program berkenaan. Part of electrical dan juga elektronik, di mana mereka akan belajar berkenaan dengan sensor-sensor, begitu juga dengan bahagian robotik jugalah. Dia dapat bantu untuk kita manusia faham lagi lah tentang bagaimana satu-satu teknologi itu dijalankan. Salah satu contohnya, satu sistem ni dia boleh digunakan untuk mengesan betapa keringnya sesuatu tanah. Kalau tanah tu kering, sistem tu akan memberikan satu indikasi. Dengan indikasi itu kita dapat tahu sesuatu yang perlu kita buatlah dengan tanah tu mungkin. Turut hadir ialah pengarah eksekutif Sarawak Skills Halman Sabri. Sementara itu, Mesyuarat Ahli-Ahli Lembaga Kemajuan Bintulu BDA yang ke-83 telah diadakan semalam bagi membincang polisi dan hala tuju BDA dalam merancang pembangunan ekonomi dan sosial di bahagian Bintulu. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng yang juga pengerusi BDA telah mempengerusikan mesyuarat tersebut yang antara lain menyentuh manfaat yang bakal diperoleh masyarakat setempat menerusi pelaksanaan inisiatif yang terkandung di dalam manifesto Gabungan Parti Sarawak semasa pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 lepas. Mesyuarat berkenaan turut dihadiri antaranya Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Amar Jaul Samion, Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Datuk Talib Zulpilip, Timbalan Pengerusi BDA Datuk Haidar Khan Azhar Khan, Presiden Bahagian Bintulu Datuk Jack Aman Luat dan Pengurus Besar BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari. Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA mengambil inisiatif untuk mengagihkan buah limau mandarin kepada ahli-ahlinya di kawasan Miri sempena sambutan perayaan Tahun Baru Cina tahun ini yang akan disambut tidak lama lagi. Selain bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli, Presidennya Andy Jong Wan Jun menerusi kenyataan media memberitahu tahun ini perayaan tersebut masih mengekalkan prosedur operasi standard SOP seperti tahun lepas, iaitu ia hanya disambut dalam kalangan ahli keluarga terdekat selain ia dibenarkan pada hari pertama perayaan sahaja.
NSJA mengambil inisiatif mengagihkan limau Mandarin kepada ahli-ahlinya supaya mereka turut merasai suasana perayaan TBC itu sendiri. Dalam masa sama, Andy Jong menasihatkan semua ahli persatuan NSJA supaya mematuhi semua SOP yang ditetapkan dengan tidak mengadakan rumah terbuka atau aktiviti kunjung-mengunjung bagi mematuhi segala garis panduan sambutan Tahun Baharu Cina yang dikeluarkan oleh Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain dan diluluskan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Seterusnya kita ke perkembangan COVID-19. Jumlah kes baharu COVID-19 yang direkodkan di Sarawak semalam adalah 21 kes. Menurut kenyataan media daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, daripada jumlah itu 15 kes tiada gejala, manakala 5 bergejala ringan dan hanya 1 kes dalam kategori 5 iaitu jangkitan paru-paru dan memerlukan ventilator. JPBN dalam kenyataan memaklumkan 3 daerah yang mencatatkan kes tertinggi ialah Sibu dengan 9 kes, diikuti Kuching 5, Miri 3 kes dan Song, Betong, Simunjan serta Lawas masing-masing merekodkan 1 kes. Tiada kes kematian atau kluster baharu dilaporkan manakala polis Diraja Malaysia telah mengeluarkan 8 kompaun di Kuching kerana gagal mengimbas kod QR MySejahtera atau mencatat kehadiran sebelum memasuki premis. Sekian berita pagi Sarawak edisi 20 Januari. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP, jangan leka kerana COVID-19 masih dalam komuniti. Awasi keselamatan sepanjang musim tengkujuh dan yang sahih di Berita RTM. Salam hormat dan jumpa lagi.